Assalamualaikum dan selamat malam tuan-puan semua. Bertemu lagi kita di sesi Facebook Live Midek to You. Alhamdulillah, Midek to You kini berada di dalam minggu yang keempat. Sedar tak sedar, dah masuk minggu keempat dah. Okey, sebagai permulaan, izinkan saya bagi sedikit penerangan ringkas mengenai inisiatif Midek to You. Program ini diilhamkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun Midek bersama agensi-agensi bagi menyampaikan maklumat dan tips agar usahawan mampu terus bertahan dan kekal positif dalam tempoh yang sukar ini. Sesi perkongsian ini akan berjalan pada setiap hari pada pukul 9 malam dan akan dikendalikan oleh agensi-agensi yang telah dikenal pasti. Baiklah, Inscan bertuah kerana pada malam ini kita akan disertai oleh rakan agensi kami yang akan menerangkan mengenai salah satu bantuan yang disediakan oleh kerajaan bagi permasalahan yang dihadapi oleh usahawan pada masa kini. Speaker ini akan mengupas mengenai penyaluran bantuan kerajaan, yakni mengenai Geran Khas Prihatin 4.0. Menarik bukan? Teruskan menonton untuk mengetahui kriteria serta proses permohonan untuk GKP 4.0 ini. Seperti biasa, sesi ini akan berjalan selama sejam, di mana speaker akan berbicara mengenai topik selama 45 minit. Manakala baki 15 minit terakhir, saya akan membacakan soalan-soalan yang diutarakan di ruang komen FB Live untuk dijawab oleh speaker. Soalan tuan-puan juga sekiranya berkaitan akan di-reply oleh pihak LHDN. So jangan lupa untuk tag soalan tuan-puan di ruangan chat. Sebelum kita bermula, saya mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan semua klik butang share agar lebih ramai dapat manfaat daripada sesi hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Geran Khas Prihatin ataupun GKP merupakan satu daripada pelbagai inisiatif kerajaan dalam memastikan kelangsungan perniagaan, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PKS yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Secara keseluruhannya, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 6.1 bilion menerusi GKP 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 dan juga GKP tambahan bagi meringankan beban kewangan usahawan-usahawan di dalam negara. Untuk makluman, Geran Khas Prihatin yang diumumkan di bawah pakej pemula ataupun GKP 4.0 telah dibuka permohonannya pada 15 Julai yang lepas dan akan tutup pada 31 Julai ini. Tak lama lagi tu nak tutup. So, jom kita dengarkan terus daripada speaker kita mengenai proses permohonan dan kriteria GKP 4.0 ini. Sedikit pengenalan ringkas mengenai speaker kita. Encik Muhammad Rushidi bin Muhammad Akir merupakan pengarah bahagian bantuan khas kerajaan Jabatan Operasi Cukai LHDNM. Encik Rushidi ni dah lama juga dia bekerja dengan LHDN dah semenjak tahun 2002 lagi. Okey, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Encik Rushidi untuk sesi pada malam ini iaitu bantuan kerajaan kepada PKS Mikro di bawah Geran Khas Prihatin 4.0. Encik Rushdi, dipersilakan. Okey. Terima kasih moderator ataupun Cik Alan. So, Cik Alan pun dah beritahu dah, malam kita nak santai-santai je kan. So, bila namanya speaker taklimat ni nampak macam formal, jadi kita santai kan. Sesi kita pun dah malam-malam ni kan. Jadi saya pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Seperti mana yang dimaklumkan pada LHDN lah. Pada malam ini kita diberi peluang untuk membicarakan ataupun saya nampak lebih kepada sharing knowledge lah kan, ataupun kita punya session kita pada ini. Jadi sebelum saya panjangkan lagi sharing saya ni, saya mulakan dengan kita sama-sama lah mulakan dengan Al-Fatihah dulu kot. Harap pada hari ini dipermudahkan dan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar betul. Amin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Inscan dan juga Midek di mana platform yang diberikan peluang kepada LHDN ini sangat-sangat sebenarnya membantu pihak kami jugalah sebenarnya
untuk mewar-warkan dari segi yang kata apa tu bantuan. Di LHDN ni kita namanya bantuan khas lah dari kerajaan, sebab bantuan-bantuan ni sebenarnya banyak. Kalau kita tengok yang kerajaan umumkan memang banyak. Tetapi salah satu yang inisiatif atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh kerajaan di bawah MOF lah. Kalau tuan-tuan dah pernah dengar dulu, BRIM. BRIM mula-mula yang mungkin slide ataupun kita ceritakan dulu. Kita ceritakan dulu sedikit latar belakang lah. Sebab saya dapat maklumlah bahawa ramai usahawan yang takut dengan LHDN. Kita memang betul kita memungut cukai, tetapi pada masa sama kita pun membantu. Okay? Jadi inilah salah satu yang kita bagi bantuan kepada usahawan. Salah satunya adalah grant khas tadi. Jadi sebelum saya cerita sedikit lah latar belakang, mungkin usahawan pun ataupun ramai yang kat luar tu nak tahu jugalah pasal LHDN. LHDN ni kita tahu dia merupakan satu agensi lah, agensi di bawah Kementerian Kewangan yang memungut dan mentadbir cukai langsung. Semua orang pun macam terkejut dulu kan, kenapa LHDN pula yang manage untuk nak memberi bantuan ni. Jadi inilah kita kata amanah tanggungjawab daripada kerajaan, di mana kerajaan melihat LHDN sebagai satu agensi lah yang boleh membantu pihak kerajaan dalam menguruskan bantuan-bantuan tunai, terutama sekali yang saya masukkan ialah BRIM pada 2012. Kalau semua masih ingat, BRIM yang mulai dikenalkan pada 2012 sehinggalah BSH dan seterusnya yang dijenamakan semula. Okey, jenamakan semula sebagai BPR pada tahun 2001. Dan pada masa yang sama pada tahun 2020, pihak kerajaan memberi tanggungjawab dan amanah bahawa HDN boleh membantu untuk menguruskan bantuan tunai one off kepada usahawan. Usahawan tadi lebih kepada PKS Mikro. Itu namanya grant khas. Okey, grant khas prihatin. Okey, saya nak share slide. Okey, slide. Jadi okey, kita pergi ke next slide. Okey, untuk yang slide saya pada malam ni, walaupun nampak santai, tapi saya ni jugalah saya akan share juga slide kan. At least kita kata boleh masing-masing refer lah ataupun boleh tengok kan, walaupun kita bercakap, tapi pada masa sama kita boleh juga tengok slide kita ni. Jadi untuk yang inilah antara kandungan sharing dulu yang saya akan saya akan sampaikan lebih kurang dalam 40 minit lah. Saya diberi masa sehingga 9.45. Kalau lebih itu nanti Cik Alan akan akan bagi saya punya bell dan sebagainya untuk maklumkan yang masalah tamat. Okay. Jadi untuk next slide perkenalan. Okey. Jadi saya suka untuk nak share kepada tuan-tuan dan puan-puan, mungkin setengah di luar sana pun telah sedia maklum melalui dinamakan inilah kenyataan media lah. Okey. Kita setiap program bantuan kerajaan yang diumumkan oleh kerajaan, dia akan come out dengan kenyataan media. Jadi ini adalah salah satu macam mana kita nak merujuk setiap bantuan, kandungan, konten, spirit dalam dia punya bantuan yang diperkenalkan tadi. Okey, sekarang seperti mana Tuan Alan jelaskan tadi bahawa sekarang kita GKP 4.0. Okey, 4.0. Tetapi kita ada sebelum ni, GKP 1.0. Ini telah pun diperkenalkan pada 1 hari bulan 5 tahun 2020. Dan waktu ini permohonan kita buka jugalah sebenarnya. Memang dah ada dah. Bermaksud sekarang memang dah ada dah usahawan-usahawan PKS Mikro. Di sini saya lebih suka merujuk kepada PKS Mikro sebab grant khas itu disalurkan kepada PKS Mikro. Selepas pada tu JKP 2.0 pada bulan 1 bulan 10 pada tahun 2020. Seterusnya kerajaan juga memperkenalkan JKP tambahan permai di bawah package bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau dinamakan permai. Pada waktu itu di mana kerajaan memang sedia maklumlah dan juga prihatin
dengan kita kata nasib dan juga kelangsungan perniagaan terutama sekali PKS Mikro tadi. Jadi inilah inisiatif di mana kerajaan melihat kepada bantuan itu boleh menyuntik sedikit sebanyak modal kepada usahawan ini dan PKS Mikro untuk terus melangsungkan perniagaan dia orang yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Okey. Kemudian GKP 3.0, GKP 3.0 diperkenalkan pada 1 hari bulan April. Macam masih barulah sebenarnya. Jadi kita nampak dah 3 siri. Ada 3 siri kat situ. 3 siri GKP dari 1.0 hingga 3.0 dan terkini adalah GKP 4.0. Okey, next. Untuk 4.0 ni sebabnya kerajaan merasakan bahawa masih lagi ada PKS Mikro yang bukan kata tercicir tetapi memerlukan bantuan-bantuan terutama sekali dari segi bantuan kewangan untuk melangsungkan perniagaan dia orang lah. Jadi disebab itulah kerajaan merasakan bahawa penting dan perlunya untuk pengenalan GKP 4.0 itu diperkenalkan semula. Tetapi kita perlu ingatlah bahawa setiap program bantuan yang diperkenalkan mesti dah ada syarat dan juga kelayakan lah. Itu akan saya akan terangkan nanti. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Geran Khas Prihatin daripada 1.0 hingga 4.0, okay, dia sebenarnya bantuan kewangan one-off lah kepada PKS Mikro. PKS Mikro yang memang untuk kita namakan yang berkelayakan. Berkelayakan ada syarat-syarat dia. Sebab utama adalah untuk apa? Untuk membantu aliran tunai perniagaan agar kelangsungan perniagaan tersebut dapat sustainable sehinggalah sekini ya. Sebab kita pun sedia maklumlah ramai daripada penjaja, daripada usahawan yang terjejas akibat daripada pandemik. Jadi sedikit sebanyak bantuan diberikan tu, walaupun kita nampak tak banyak lah kan. Ada yang dapat 3,000, ada dapat yang 1,000. Tapi ini kita nampak satu langkah proaktif dan juga keprihatinan kerajaan lah untuk membantu peniaga-peniaga. At least adalah sedikit kita nampak modal untuk dia orang memulakan kembali. At least cash flow kan untuk membantu aliran tunai kepada peniaga tadi. Okey, saya seterusnya saya pergi ke next slide. Okey, ini yang dinamakan tadi PKS Mikro yang berkelayakan. Jadi kita namakannya siapakah yang layak? Okey, siapakah yang layak menerima GKP 4.0? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ataupun usahawan di luar sana tu, GKP 4.0 ni dia kalau kita compare dengan siri-siri GKP sebenarnya dia tak ada perbezaan yang ketara pun. Okey, masih lagi sama. Sama. Bermaksud dekat sini adalah kalau kita tengok penerima GKP 4.0 ini di PKS Mikro yang dah memang bersatu lulus semasa GKP 1.0, 2.0 dan 3.0. Kita nama dia penerima sedia ada. Dia orang pun layak. Dia orang layak untuk dapat GKP 4.0. Okey. Bermaksud sekarang adalah kumpulan-kumpulan yang telah lulus ini, dia tak perlu lagi buat permohonan. Sebab di kumpulan ini akan menerima, akan menerima bantuan geran khas tadi pada masa yang akan ditentukan nantilah. Jadi untuk makluman juga saya perlu jelaskan bahawa peranan ataupun LHDN adalah sebagai agensi pelaksana lah, yang menguruskan program-program bantuan tadi. Tetapi dari segi dasar, dari segi polisi, termasuk dah kelayakan ini pun diputuskan oleh MOF. Kita kena faham itu. Jadi LHDN ini adalah satu agensi yang menguruskan bantuan, agensi yang melaksanakan bantuan tadi. Jadi secara tak langsung ataupun saya boleh nyatakan di sini bahawa proses owner kepada setiap bantuan yang dilaksanakan diuruskan oleh LHDN adalah MOF. Tapi kami sebagai satu agensi yang diamanahkan untuk menguruskan. Di tanggungjawab ni telah pun dilaksanakanlah yang seperti yang saya maklumkan tadi sejak tahun 2012 lagi pun.
Alhamdulillah setakat tahun sengentah hampir saya nampak dah hampir 8 tahun lah ya. 8 tahun kita LHDN telah alhamdulillah berjaya menjalankan tanggungjawab dengan jayanya lah. Okey, berbalik kepada kelayakan tadi ni, pada masa yang sama kita membuka juga permohonan baru. Okey, membuka juga permohonan baru, namanya permohonan baru JKP40. Jadi permohonan baru ni memang totally kita namakan ataupun memang kepada mana-mana PKS Makro yang tak pernah dapat. Tak pernah dapat JKP 1.0, 2.0 atau 3.0, dia boleh memohon. Okey, boleh memohon pada JKP 4.0. Seperti mana Cik Alan maklumkan tadi bahawa tarikh untuk kita kena alert ini ya tuan-tuan dan puan. Kena alert dia punya tarikh ni, tempoh permohonan ni. Permohonan ni bermula 15 Julai hingga 31 Julai. Dah tak lama dah. So hari ni dah 28 bulan. Dalam 3 hari lagi. Jadi saya rasa masih sempat lagi. Masih sempat lagi yang mana berkelayakan. Saya akan terangkan nanti syarat-syarat kelayakan. Okey, next saya pergi kepada next slide. Okey, ini adalah syarat-syarat. Okey, syarat-syarat ni seperti saya maklumkan tadi, setiap program dia ada spirit dia lah kan. Kita nama ada spirit. Bermaksud sekarang setiap program yang kerajaan umumkan, terutama sekali yang saya masukkan bantuan khas yang diuruskan oleh LHDN, dia tak ada macam automatik lah kan. Dia tak ada automatik punya permohonan. Bermaksud sekarang adalah semua orang kena memohon. Memohon berdasarkan syarat kelayakan ini. Okey, ini adalah syarat-syarat kelayakan permohonan baru JKP 4.0 di mana ialah yang mana dah dapat dulu kan. 1.0, 2.0, maknanya dia tak layak lah. Sebab saya maklumkan tadi bahawa yang mana yang dapat dah ni dia akan dapat nanti bayaran tu, maksudnya bayaran. Jadi dari segi permohonan tu dah tak perlulah. Jadi yang mana-mana penerima JKP 1.0, JKP 2.0 dan JKP 3.0 tak perlu untuk buat permohonan. Yang mana lulus lah, maksudnya ini yang lulus. Yang mana yang tak lulus tu masih lagi ada peluang. Yang mana tak lulus tu dulu tak lulus boleh lagi. Hanya kita fahamlah sebab siri-siri tadi tu tempoh dia kita tengok memang berbezalah kan. Dulu bulan ataupun tahun 2020 waktu itu. Mungkin waktu sekarang dah layak. Jadi boleh mohon. Boleh mohon. Dan satu lagi, ini adalah bukan penerima BPR. Ini memang saya setirlah sebenarnya. Tetapi seperti mana saya maklumkan tadi, polisi dan juga syarat ni memang telah diputuskan oleh kerajaan. Jadi kita pun terpaksa akulah di mana penerima BPR yang mana yang dah lulus tu atau penerima BPR, jadi dia tak layak lah, tak layak. Jadi saya nak sebut tak layak tu pun jadi isu juga nanti kan. Tapi itulah syarat yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adalah mesti berstatus warga negara Malaysia. Tujuan dia memang untuk menyalurkan bantuan ini khusus kepada warga negara Malaysia. Selain daripada warga negara Malaysia, kita tak benarkan ataupun tak layak untuk memohon Geran Khas Prioriti 4.0. Okey, seterusnya ada pemohon juga perlulah orang kata apa itu menjalankan PKS Makro tadi, dia ada dia punya jualan dah. Bermaksud sini turnover. Jualan PKS Makro itu mestilah tidak ataupun kurang daripada 300,000. Jadi dengan turnover 300,000 ini kita nampak memang selarilah dengan definisi PKS Makro. Kita pun faham PKS dia banyak, dia punya PKS Makro, ada SME dan sebagainya. Tapi seperti mana saya maklumkan tadi, PKS Makro ni memang khusus kepada golongan-golongan yang ini, kumpulan-kumpulan ini. Kumpulan-kumpulan yang di mana jualan atau perolehan tahunan mesti kurang daripada 300,000. Okey, itu syarat dia. Dan yang seterusnya adalah jumlah pekerja sepenuh masa. Okey, saya perlu highlight kat sini. Pekerja di sini maksudnya pekerja sepenuh masa. Kalau pekerja itu bukan sepenuh masa, dia tidak termasuk dalam syarat tadi. Contoh kontrak ke ataupun bayaran kita nama apa?
daily basis apa semua itu, yang itu kita tak namakan pekerja sepenuh masa. Pekerja sepenuh masa ni mestilah tidak melebihi 4 orang. Itu tidak termasuk pemilik. Pemilik itu adalah pemilik kedai PKS lah. Bermaksud sekarang kita definisikan pekerja itu kepada pekerja sepenuh masa yang tidak melebihi kepada 4 orang. Itu jelas dia punya syarat tadi. Okey, seterusnya saya tengok sini. Okey, syarat tambahan. Okey, ini pendaftaran. Jadi pendaftaran ni sebenarnya memang satu kriteria yang sangat penting lah, ya. Sangat penting sebab kenapa saya kata penting? Sebab kita ataupun kerajaan dia memang fokus ataupun nak membantu kepada kumpulan ataupun PKS yang berdaftar. Okey, berdaftar. Jadi kita nampaklah keadilan lah, mana kita keadilan, kita nak fokuskan bayaran ini memang kepada yang berkelayakan dan berdaftar secara legal. Antara ataupun 3 agensi utama atau maknanya salah satu tak perlu 3 pun, iaitu SSM, berdaftar SSM, itu CJ Perniagaan. CJ Perniagaan yang dikeluarkan oleh SSM, dan juga ataupun LHDN sendiri sebagai pembayar cukai. SSM berdaftar sebagai perniagaan atau berdaftar sebagai pembayar cukai yang ada nombor, dipanggil nombor cukai tu, nombor cukai kan, nombor cukai, nombor daftaran tu. Dan yang ketiga ada berdaftar dengan PBT. Mana-mana PBT di seluruh Malaysia. Tetapi mestilah ada tarikh dah, cut-off date lah. Bermaksud sekarang adalah mestilah berdaftar mana-mana 3 agensi tadi sebelum atau pada 30 Jun tahun 2021. That's why yang tadi yang saya masukkan tadi. Kenapa sampai siri 4 ni masih ada, sebab kemungkinan pada waktu 1.0 dulu, waktu itu mungkin ada PKS yang belum berdaftar. Jadi sekarang ni pun pandemik ni masih lagi berlangsung, kan? Kita nampak masih berlangsung. That's why kesusahan dan kepayahan PKS itu kerajaan masih lagi prihatin. That's why dia extend lagi tarikh untuk pendaftaran tadi sehingga 30 Jun tahun 2021. Jadi mana-mana usahawan PKS Mikro yang berdaftar dengan mana-mana agensi tadi bolehlah memohon JKP 4.0. Okey. Dan of course mesti aktif lah, kan. Maknanya perlu aktif lah menjalankan perniagaan. Sebab bila kita kata aktif ini, maksudnya dia menjalankan perniagaan. Menjalankan perniagaan itu, kalau kata penjaja, dia adalah maknanya menjual, ada hasil. Maknanya hasil, setiap hari ada dia punya pulangan ataupun hasil jualan tadi. Jadi syarat-syarat ini saya suka untuk highlight untuk pengetahuan semua, sebab daripada siri 1.0 hingga 3.0 itu ramai jugalah yang confuse, yang confuse kata syarat-syarat tadi. Jadi seperti mana yang saya maklumkan tadi, syarat-syarat ni tuan-tuan dan puan boleh rujuk kepada portal rasmi kami, iaitu Geran Khas Prihatin. Di portal rasmi dalam tu semua ada. Kita masukkan FAQ, kita ada buat infografik berkaitan dengan syarat-syarat tadi, termasuk juga dengan pemakluman berkaitan Geran Khas sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk syarat-syarat ini untuk dijadikan rujukan. Termasuk juga tuan Alan, saya boleh highlight kat sini bahawa kita sediakan juga semacam dengan nota penerangan lah. Seolah macam tu lah. Nota penerangan bagaimana nak mengisi, bagaimana nak memohon. Nak memohon dalam portal tu. Sebab permohonan adalah secara 100% online. Dia tak ada isi borang, hantar ke cawangan ataupun pergi ke pejabat LHDN, tak ada. Jadi kami di peringkat LHDN ada satu inisiatif lah. Kita buat satu seolah macam penerangan lah. Bagaimana nak mengisi permohonan tadi. Sebab maklum yang kita dapat sebelum ini, semasa saya JKP 1.0, usahawan ataupun PKS ni kata dia tak tahu macam nak mengisi.
nak isi macam mana, nak letak kat mana semua. Jadi dalam tu, tuan-tuan dan puan browse kita punya ataupun akses kepada portal kami, GKP, Gerang Khas Prihatin. Masuk Google tu, type GKP, insya-Allah keluarlah dia GKP tu. Jangan malu-malu dan segan kan. Jadi kita boleh tengok dalam tu termasuk juga search segala jenis maklumat dalam tu, termasuklah juga info-info yang terkini. Okey. Untuk syarat kelayakan saya dah explain tadi, harap fahamlah. Okey, faham dengan saya punya penerangan tadi. InsyaAllah dekat chatbox kita pun ada kan, kalau kata ada sesi soalan nanti kita cuba jawab. Okey, seterusnya. Okey, ini tarikh permohonan. Ini boleh ulang kali lah. Saya dah jelaskan tadi tarikh permohonan. Permohonan bermula 15 Julai tahun 2021 hingga 31 Julai tahun 2021. Okey, ini pun memang telah diputuskan oleh kerajaan lah. Jadi tarikh-tarikh permohonan ni kita tak bukalah untuk sepanjang tahun. Sebabnya kita perlu proses lah, perlu proses setiap permohonan tadi. Kita nak pastikan bahawa bantuan-bantuan ini memang khusus ataupun fokus yang memang dia untuk memang yang layak. Okey, yang layak. Kita bukan tak nak, tapi seolah-olah ataupun kita cuba untuk tak nak, maksudnya PKS atau mana-mana untuk mengambil peluang lah kan. Kita kata sebab itu ada syarat tadi. Syarat tadilah yang akan menentukan mana-mana PKS mikro ataupun tuan-tuan perempuan yang memang layak, dan insya-Allah kita proses dan akan dibuat bayaran kelak. Okey, next. Okey, kaedah permohonan. Saya highlight sekali lagi. Inilah kita punya portal lah. https gkp.hasil.gov.my. Ini adalah portal rasmi. Selain daripada tu bukan. Jadi sebelum ni pun ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tanggungjawab dia pun create juga seolah macam kita punya portal. Tapi alhamdulillah di peringkat jabatan terjemah maklumat di LHDN ada satu jabatan yang memang sentiasa memantau dari segi portal tadi. Kita orang dapat kesan bahawa ada macam soal kita scammer lah, kita nampaknya scammer yang menyediakan seolah-olah macam portal rasmi GKP tadi. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan, usahawan-usahawan di luar sana, pastikan bahawa permohonan dan juga akses portal tadi inilah dia. Inilah dia portal resmi kami. Berbalik kepada permohonan secara manual. Ya, memang secara manual memang kami tidak menerima. Kami tidak akan menerima sebarang permohonan secara manual. Bermaksud sekarang, jika tuan-tuan dan puan-puan dapat borang. Sebenarnya dekat kita punya portal pun tak ada pun borang. Tak ada borang. Katalah dia isi borang, dia hantar ke LHDN atau mana cawangan. Itu bukan, kita tak terima. Sebab andaiannya adalah kita menganggap bahawa satu memang keadaan sekarang yang PKP, pandemik COVID-19 yang menyebabkan kesukaran untuk mana-mana orang untuk nak bergerak. Jadi why not kan kita full menggunakan talian ini, dalam talian ini sebagai satu platform untuk semua PKS mikro usahawan tadi untuk membuat permohonan. Jadi mana-mana pemohon yang membuat permohonan secara manual, saya boleh katakan memang kita tak akan terima. Itu dah dasar yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi saya berharap sangatlah dengan dengan pengenalan ataupun platform yang kita sediakan ni memberi kemudahan kepada tuan-tuan dan puan-puan usahawan di luar sana untuk membuat permohonan tadi. Sebab menggunakan pengenalan talian ni lebih efisien sebenarnya, lebih efisien. Itu dia punya kenapa kita sediakan permohonan tadi secara talian.
Daripada GKP 1.0, 2.0, 3.0 hinggalah 4.0. Semuanya kita buat dalam talian. Tak ada yang secara manual. Jadi ini salah satu sebenarnya pun kita kata apa itu menyokong saja pun. Menyokong juga hasrat kerajaan untuk digitalizekan. Sekarang kita bercakap berkaitan dengan digital ekonomi kan. Saya rasa semua orang faham ataupun semua dah tahu kan pasal Lazada kan. Dulu kita pasal Shopee kan. Jadi semua orang dah mudah pun kan. Semuanya kadang tak perlu ada laptop pun kan. Sekarang semua orang ada smartphone. Dekat smartphone pun sebenarnya boleh kan, boleh di mana-mana pun boleh akses kita punya portal ni. Okey. Seterusnya saya pergi kepada jumlah bantuan. Jadi jumlah bantuan ni sebenarnya adalah sebanyak keseluruhan RM1,000. RM1,000 yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi pada kali ini bayaran dibuat sebanyak 2 fasa. Bermaksud sekarang RM500 dan RM500. Itu bayaran nilai-nilai bantuan RM1,000 total. Ini RM1,000 untuk yang mana kita kata yang layak tadi, yang lulus tadi. Kita akan buat proses yang mana yang layak, yang mana yang diluluskan, akan dibuat bayaran 2 fasa. Okey. RM500 untuk fasa yang pertama dan fasa kedua sebanyak RM500. Siapa yang layak tadi ataupun jumlah bantuan yang dapat tadi yang saya masukkan tadi ataupun saya jelaskan tadi, yang mana yang telah dapat penerima saya ada GKP 1.0, 2.0, 3.0 yang berstatus lulus. Okey, maksud lulus ni tuan-tuan dan puan, tu yang saya tadi. Maknanya tuan-tuan dan puan boleh pun pergi kepada portal kami. Kita boleh tengok situ. Lulus tak lulus, paparan semua kat situ ada. Jadi yang mana yang lulus tu alhamdulillah. Bermaksud akan dapat nanti bantuan tadi sebanyak RM500 dan dibuat bayaran sebanyak 2 fasa. Okey. Termasuk juga tadi lulus permohonan baru JKP 4.0. Jadi yang mana-mana yang buat permohonan JKP 4.0 akan diproses. Okey, akan diproses dan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. InsyaAllah pihak LHDN akan mewar-warkan apabila keputusan telah disahkan oleh kerajaan, terutama sekali MOF, kita akan paparkan di portal rasmi. Jadi semua yang berkaitan dengan JKP ni dah tak boleh lari dah, mesti kena pergi ke portal rasmi. Yang mana yang kita kata kurang mahir menggunakan internet dan sebagainya, mungkin boleh tolong kawan aku kan. Minta kawan tengokkan. Anak-anak sekarang ni, anak-anak dah kan daripada umur 5-6 tahun pun dia dah pandai dah smartphone tu kan. Jadi insya-Allah lah kot kan kita boleh minta bantuan daripada anak-anak kita, daripada kawan-kawan kan untuk nak kita akses portal rasmi tadi. Insya-Allah dalam tu segala jenis taklah kan, tapi maklumat yang terkini kita akan paparkan dalam tu. Termasuk juga bila ada kenyataan media kan, daripada kerajaan, terutama kerajaan, akan kita paparkan dalam info-info yang terkini dalam portal rasmi tadi. Okey, kita pergi yang seterusnya kepada slide tadi. Okey. Bilakah pembayaran yang akan dibuat? Okey, ini yang saya tu tadi. Pembayaran insya-Allah kita akan buat bayaran pada bulan September. Mungkin kita nampak agak lambat lah kan. Sekarang bulan 7. Tapi yalah kita faham lah, memang kita faham. Kadang sekarang ni orang nak duit sekarang. Macam tu. Tapi mungkin ada kita nampak waktu-waktu yang lebih sesuai dalam bulan September tadi. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kalau tengok yang tadi pun kebanyakan kita ada lepas ni, kalau tuan-tuan alert ataupun ambil peduli dalam berkaitan dengan bantuan-bantuan yang telah disampaikan oleh kerajaan, kita ada pun BPR, kita ada BKC dan sebagainya. Jadi insya-Allah bantuan-bantuan tu
Yang mana yang dapat, dia akan dapatlah ikut fasa. Jadi untuk yang pembayaran fasa pertama bulan September, tarikh sebenar kita belum dapat lagi. Ini adalah anggaran dan juga berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan oleh YBMK pada bulan September 1, seterusnya bulan November, RM500 dan RM500. Jadi dua kumpulan tadi, saya masukkan ini dua kumpulan lah. Itu penerima sedia ada akan dapat RM500 lagi pada September nanti. Termasuk juga yang mana lulus permohonan JKP 4.0. Okey, dan seterusnya saya pergi slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan kaedah pembayaran. Jadi bila kaedah pembayaran ni, saya perlu juga jelaskan kat sini kepada semua bahawa memang hanya satu kaedah saja, iaitu pembayaran kredit terus ke akaun bank persendirian. Okey. Pemohon sama ada akaun simpanan ke ataupun akaun semasa ke, tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan kena mengisi dekat borang tu ataupun kita panggil dekat portal rasmi kita tu, masuk untuk buat permohonan tu, hendaklah mengisi akaun bank yang aktif tuan-tuan. Jangan letak yang tak aktif. 3-4 tahun dulu letak. Jadi masalah dia nanti kita risau bantuan tu tak dapat. Bila tak dapat sebabnya tak aktif. Jadi mesti akaun bank persendirian pemohon. Jangan pasangan, jangan kawan, jangan dia punya rakan kongsi. Bukan. Mesti akaun bank persendirian pemohon. Sama ada simpanan ataupun semasa. Sebabnya jika gagal kredit ke akaun bank tuan-tuan dan puan-puan, kita tak ada pembayaran tunai. Tuan-tuan dan puan tak boleh pergi mana-mana bank untuk nak menunaikan bantuan tadi. Contohnya tuan-tuan dan puan screenshot kita punya dekat portal tu, dekat kita punya portal rasmi tu, dia kata lulus. Bawa yang tu pergi ke bank. Bank tak akan terima. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan, usahawan di luar sana tu untuk mengisi akaun bank persendirian. Saya kena highlight ni 2-3 kali. Daripada 1.0, 2.0, banyak juga yang berlaku lah isu-isu yang macam ni. Jadi kita berharap sangat-sangatlah, berharap di peringkat usahawan tuan-tuan dan puan-puan tadi, pastikan bahawa akaun bank adalah akaun bank yang aktif dan persendirian. Jangan letak akaun bank perniagaan. Kita tahu mungkin ada syarikat yang buka akaun bank atas nama syarikat atau perniagaan. Jangan itu, tak mau. Kita kena guna akaun bank sendirian. Okey, seterusnya. Okey, ini saya berikan secara ringkas dari segi proses sebenarnya, dari proses. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, termasuk Cik Alan untuk ni semua, kita seperti yang saya mulakan tadi, tempoh ini adalah diperlukanlah sebenarnya untuk pihak terutama sekali pihak LHDN lah. Sebab proses permohonan ini kita terima hampir setiap hari lah. Kan kita tengok setiap hari kita terima. Jadi dalam jumlah yang besar. Jadi proses permohonan itu kita perlukan penelitian. Penelitian dari segi semakan. Semakan ini adalah semakan silang ataupun kita nama semakan silang lah ya. Menggunakan data-data agensi yang dilantik. Bermaksud di sini pihak MOF ataupun kerajaan dia ada melantik agensi-agensi yang berkaitan untuk kita buat semakan. Okey, saya bagi contoh bila tuan-tuan dan puan-puan mengisi pendaftaran perniagaan. Jadi kita kena tahulah adakah wujud atau tak. Jadi ada agensi, ada sebahagian agensi yang kita akan buat semakan berdasarkan syarat tadi. Syarat-syarat tadi yang saya maklumkan tadi. Jadi itulah antara syarat-syarat yang kita akan proses dan kita akan buat semakan. Semakan ini perlu masalah sebab kita perlu teliti dalam memberi bantuan tadi. Sebab kita mengharapkan bahawa untuk meminimumkan ataupun tak nak pun bantuan tadi diberi kepada bukan yang sepatutnya, yang selayaknya.
Itu yang kita perlukan masa bulan Ogos tu lah. Jadi insya-Allah selepas tarikh tutup pada 31 Julai, okey, bahawa sekarang ni kita tak dapat lagi apa-apa information daripada kerajaan untuk extend dia punya tarikh dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang kita masih kekal dengan 31 Julai tahun 2021. Kalaulah kata MOI atau kerajaan kata dia extend, alhamdulillah kan. Mana di peringkat luar sana tu yang mana tak sempat, insya-Allah dia boleh lagi. Tetapi buat masa sekarang kita masih kekal. Kita masih kekal dengan tarikh ini 5 Julai hingga 31 Julai adalah tarikh permohonan. Jadi proses permohonan pada bulan Ogos, insya-Allah kita selesaikan dia punya proses permohonan dengan semakkan data-data agensi tadi. Dan kita tak ada manual Cik Alan, untuk maklumat semua kita tak ada proses ataupun verifikasi, kita namakan verifikasi. Proses ni kita tak ada. Semuanya kita guna sistem. Bila ada sistem ni, kita mengharapkan bahawa sistem tu bukan bias lah. Itu. Sebab kadang-kadang kita nampak mungkin ada bias dan sebagainya. Jadi kita gunakan 100%. 100% kita menggunakan sistem yang dibangunkan oleh LHDN untuk membuat semakan data-data yang telah diterima daripada agensi-agensi tertentu lah. Termasuk PBT, SSM, LHDN sendiri, EPF dan sebagainya. Ada banyak lagi dia punya agensi-agensi tadi. Okey. Jadi pembayaran pada bulan September, insya-Allah, fasa 1. Dan seterusnya Disember ataupun November lah. Disember ataupun Disember lah, antara 2 bulan tu lah. Jadi ini adalah lebih kepada kita nampak anggaran lah. Ataupun kita punya anggaran kita lah antara November ataupun Disember. Jadi saya memang suka untuk berulang kali terutama perempuan untuk refer kepada portal kami. Portal Geran Khas itu seolah-olah macam nak kata kitab pun macam tu lah, rujukan utama kita lah. Jadi segala info kita kena rujuk ke situ. Sebab tak mustahil pun kadang-kadang kerajaan awalkan dia punya bayaran tadi. Tapi buat sekarang inilah dia punya tarikh-tarikh yang penting untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua kan. Sebab berdasarkan kepada kenyataan media ni adalah bulan November. Jadi saya kena betulkan sini pembayaran fasa kedua adalah bulan November, bukan Disember. Jadi mungkin situ ada kesilapan lah dia punya garis masa kat situ. Jadi saya kena maklumkan semula bahawa pembayaran fasa kedua diadakan pada bulan November tahun 2021, bukan Disember. Okey, seterusnya untuk next slide. Ini adalah rujukan yang saya maklumkan tadi dah, portal resmi. Di dalam dia punya portal resmi ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat situ, kita ada dia punya kalau di sebelah kanan atas tu, di situlah segala maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dan seeloknya bolehlah sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk login. Bermaksud sekarang kena jadi member lah. Macam member, kita member. Sebab kita kena protect. Kita kena protect dari segi data. Bila kita mohon, kita akan declare. Kita akan declare semua data-data berkaitan dengan data peribadi kita. Jadi semua data ni jangan risau sebab kita memang tertakluk kepada PDPA pun. Jadi kita tak akan share mana-mana data tadi dengan agensi lain. That's why pentingnya tuan-tuan untuk jadi member lah. Jadi member kena register di portal ini. Sebagaimana kita masuk mana-mana member, jadi kita akan login. Sebagaimana kita ada password, kita ada username dan sebagainya. Jadi tujuannya bukan tak lain tak bukan semata-mata untuk protection of data tadi. Jadi kita memang security itu sangat-sangat ketat sebab tuan-tuan dan puan bukan saja boleh terus untuk research, tapi kita ada soalan-soalan keselamatan, kita ada frasa keselamatan sebab ini menjadi satu satu tempat yang sangat-sangat pentinglah. Di mana usahawan tadi nak tengok ataupun nak dapatkan maklumat. Kalau untuk maklumat secara general tak ada isu pun, maknanya dia boleh tengok sini je. Tapi kalau nak tengok lebih, nak tengok lebih kepada yang tadi yang saya masukkan tadi, contoh lulus tak lulus, macam nak memohon, kena masuklah, kena login, dan juga jadi member kepada Geran Khas tadi. Okey, jadi saya berharap sangat tuan-tuan dan puan boleh terus sebab ini 24 jam.
Itulah dia punya kelebihan permohonan online ini. Jadi kita buka 24 jam. Jadi ada masa mungkin tuan-tuan dan puan berniaga daripada pukul pagi dari pagi sampailah ke malam. Jadi lepas tuan-tuan dan puan berniaga tu boleh dah terus untuk nak buat permohonan. Mungkin pada waktu siang tu sibuk kan dengan pelanggan dan sebagainya. Jadi insya-Allah lepas pada tu kan rehat-rehat sekejap, santai-santai kat rumah tu kan, bolehlah akses dan terus mohon. Lagipun kita ingat lah 30 Julai dah tarikh akhir. Jadi boleh terus akses kepada kita punya portal tadi. Okey, seterusnya. Okey, ini saya nampak mungkin pencapaian lah, lebih kepada pemakluman kepada tuan-tuan dan puan. Menunjukkan bahawa ini saya kena betulkan juga, bukan 1.6 bilion, sebenarnya 6.1 bilion. Okey, 6 bilion. Yang melibatkan hampir 1 juta PKS mikro. Okey, jadi saya kena betulkan lagi kat sini bahawa peruntukan bukan 1.6 bilion tetapi 6.1 bilion untuk keseluruhan, untuk keseluruhan. Bermaksud daripada penerima JKP 1.0 hingga 3.0 termasuk tadi JKP dipanggil JKP permai, JKP tambahan, pemekasan dan sebagainya, dah memperuntukkan kerajaan memperuntukkan sebanyak 6.1 bilion. Jadi kita tengok bukan jumlah yang sikit lah ya tuan-tuan dan puan. Dengan jumlah yang besar ni, jadi kita nampaklah keprihatinan kerajaan itu untuk terus membantu usahawan PKS di luar sana, membantu dari segi kelangsungan hidup, termasuk juga merancakkan lagi ekonomi negara kita lah. Jadi itu antara kenapa orang kata apa tu GKP itu diperkenalkan. Jadi saya rasa ini yang slide yang terakhir lah. Dengan masa yang diberikan kepada saya ini, alhamdulillah, dengan sharing knowledge yang saya bagi pada malam ni, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang kita tempoh yang sangat mencabar ni, jadi diharapkan dengan sedikit bantuan ini boleh membantu untuk cash flow tuan-tuan dan puan-puan yang untuk melangsungkan perniagaan. Jadi buat masa sekarang ni mungkin kita nampak keuntungan itu mungkin kita nampak perkara kedua lah kan. Sebab kita yang penting lah untuk generate income tadi untuk menjalankan perniagaan pada masa kini. Mungkin lepas ni kita dah fokus kepada keuntungan itu sendiri. Jadi buat masa sekarang, itulah hasrat kerajaan untuk membantu kelangsungan perniagaan PKS mikro ini. Jadi dengan masa yang terhad ini, jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Rushdi atas sesi penerangan yang sangat jelas lah. Okey, so saya rasa tuan-puan di luar sana dah boleh lah, dah boleh memohon sekiranya tuan-puan masuk dan kriteria-kriteria tersebut adalah bertepatan dengan tuan-puan, bolehlah memohon ya. Okey, Encik Rushdi, untuk sesi seterusnya saya akan bacakan soalan yang diutarakan di ruangan Facebook InScan. Okey, banyak soalan ni Encik Rushdi. Saya akan baca. Tak apa, insya-Allah kita insya-Allah yang mana yang kita boleh jawab pada hari ini, malam ni kita jawab. Satu lagi challenge, saya pun terlupa nak bagi tahu bahawa sebenarnya kalaulah kata ada sebarang soalan pun, kita boleh juga pertanyaan sebenarnya kepada hasil K-Line. Hasil K-Line, maknanya LHDN ada satu platform untuk call, tetapi kita fahamlah dengan keadaan sekarang memang ramai. Jadi memang harap bersabarlah. Kalau kata boleh call ataupun melalui email pun dalam kita punya portal. Dia bukan portal resmi GKP lah, dekat portal resmi LHDN pula. Dia ada dua portal yang berbeza. Portal GKP ni yang fokus kepada GKP tadi. Ya, Jalan. Teruskan Jalan. Okey. Alright, betul. So sekiranya Cik Rushdi pun dah bagi tahu kan. So sekiranya soalan tuan-puan saya tidak bacakan, jangan risau ya. Ada banyak cara yang
perempuan boleh dapatkan jawapan kepada persoalan tersebut. Yang pertama sekali, rakan-rakan kami daripada LHDN juga akan reply di ruangan Facebook tersebut. And then macam apa yang Cik Rusdi cakap tadi lah, dia ada hasil hasil K-line Cik Rusdi kan. Kita juga boleh menghantar persoalan melalui email apa semua. So sesi malam ni kita akan cuba cover sebanyak yang boleh lah. Okey Cik Rusdi. So untuk soalan yang pertama daripada Facebook kita ni, ada satu daripada Puan Riz. Okey. Nama dia kata kat sini, JKP ni layak untuk satu nama saja ke? Macam saya ada 2 SSM atas nama saya. Maknanya hanya layak untuk satu SSM sahaja ke? Okey. Terima kasih kepada Riz Sunhasha. Okey. Kalau yang tadi pendaftaran tadi, dia dengan syarat kalaulah kata pasangan suami isteri, dia ada 2 lesen perniagaan ataupun kita panggil sijil pendaftaran di SSM. Suami ada kita nama A Enterprise, isteri ada B Enterprise. Dia 2 entiti yang berbeza. Jadi dia layak untuk memohon. Jadi kemungkinan masa JKP 1.0 dia confuse. Jadi why not JKP 4.0 mohon. InsyaAllah. Jadi kita nampak sebab dia dalam bantuan geran khas ni, dia tidak tengok kepada pasangan ataupun hubungan yang macam tu. Tapi dia nak membantu entiti perniagaan. Sebab geran khas ini adalah geran khas yang diberi kepada perniagaan. Itu kita kena faham. Maksud sekarang JKP memang khusus kepada perniagaan. Yang tadi saya masuk tadi, BRIM, BSA, BPA itu adalah individu. Jadi 2 bantuan yang berbeza. Jadi soalan tadi, pada dasarnya layak. Sebab dia adalah 2 entiti yang berbeza. Okey. Jelas Right. Terima kasih Cik Rusdi. So soalan seterusnya daripada Puan Norishan Mustaq. Okey, dia tanya kat sini. Soalan ini unik sikit. Dia kata, nak tanya sikit. Kalau nak buat pembatalan bantuan JKP, boleh tak? Dia nak buat pembatalan pula. Oh, boleh. Memang boleh. Sebabnya itulah kan, kita kena rakyat Malaysia ni sebenarnya memang baik hati pun. Kan, baik hati. Kadang-kadang bila dia kata dia tak layak ataupun bukan tak layak, dia merasakan bahawa bantuan tu ada lagi orang lebih layak. Boleh. Okey, dalam FAQ kami dalam portal tadi, saya boleh bacakan kat sini dekat soalan 20. Dalam tu bagaimana untuk nak menolak. Dah dapat tapi nak menolak, dia punya kaedah dia. Jadi saya boleh baca sini Encik Alan. Okey, yang pertama, dia kena kemukakan satu surat. Tak perlu susah pun surat tu. Kan just ada dia punya nama, ada punya my card, lepas tu letak punya simple punya reason. So alasan kenapa nak memulangkan JKP tadi. Tetapi bukan kepada LHDN, tetapi kepada Kementerian Kewangan Malaysia. Itu dia punya proses. Dan yang kedua, kalaulah rasa nak pulangkan balik bayaran yang telah terima tadi, ini mungkin agak ni sikit lah, dia kena adakan satu namanya draft bank lah untuk pulangkan balik bayaran tadi. Mengikut jumlah pemulangan lah. Jadi ini kena pergi ke bank lah kan, untuk menyediakan draft bank ataupun cek atas nama akaunten negara Malaysia. Sebab sumber kewangan ni memang daripada kerajaan. Yang kontrol kita nama ni akaunten negara lah. Jadi letak atas cek ataupun draft bank tu akaunten negara Malaysia. Okey. Itu yang ketiga, surat ataupun draft bank tadi boleh serahkan kepada atau perlu kemukakan kepada pihak Kementerian Kewangan di alamat ya. Kita tuan-tuan boleh salin ataupun kalau kata tak sempat, boleh ya refer dekat tadi yang saya kata tadi, portal tadi, dekat FAQ. FAQ tu ada FAQ tu. Okey, saya buat sini, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan Malaysia, Persin 2 62592 Putrajaya. Okey, saya ulang balik. Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan Malaysia, Persin 2 62592 Putrajaya. InsyaAllah
di situlah tempat untuk memulangkan ataupun nama tadilah pemulangan JKP yang mana ingin menolak JKP. Okey, Cik Alan? Terima kasih Cik Rusdi. So seperti yang diterangkan oleh Cik Rusdi, ada 3 cara ya untuk tuan-puan semua nak pulangkan buat pembatalan juga pulangkan sekiranya menerima bantuan JKP dan sekiranya tak nak lah. Ya, betul. Soalan yang ketiga, soalan ini panjang sikit tapi saya rasa perlu dijawab lah sebab kesian juga dekat dia ni kan. Okey, daripada Puan Nick Yuzi kata kat sini, kalau JKP 1.0 dah lulus tapi gagal kredit sebab pemohon tidak tahu cara nak kemas kini dan tak alert. Nak mohon JKP 2.0 tak berjaya sebab alasan JKP 1.0 dah lulus. Sampai sekarang pemohon tak dapat apa-apa bantuan daripada JKP 1.0 sampai sekarang. Untuk kes macam ni macam mana pula Encik Rusdi? Okey. Betul. Saya saya boleh katakan bahawa JKP 1.0 dan 2.0 dulu, kalau Cik Alan perasan macam mana saya jelaskan tadi, itulah yang saya highlight beberapa kali. Jadi pemohon-pemohon yang barulah, kita tengok yang baru dulu. Saya memohon sangat-sangat. Okey, tuan-tuan dan puan kena mengisi nombor akaun bank tu dengan berhati-hati. Berhati-hati. 3-4 kali cek pun tak apa. Jadi kita risau isu yang macam ni, nama isu gagal kredit. Saya rasa puan sebenarnya mungkin puan tak dapat information ni. Untuk yang JKP 1.0 dan 2.0 yang mana gagal kredit, sekarang ni dia memang buka untuk kemas kini lah. Kemas kini. Tetapi bayaran hanya terhad. Bayaran terhad kepada JKP yang diperkenalkan untuk tahun 2021 saja. Bermaksud sekarang, yang mana yang lulus 1.0 dulu, okey, yang mana dah lulus 1.0 dulu, yang dia dah lulus, tapi dia gagal kredit. Kerajaan atau MOF tidak mudah cerita dia tak akan bagi balik lah sebab tempoh tahun tu dah berubah. Jadi di segi orang kata apa tu pengurusan kewangan kerajaan ni bila melibatkan tahun-tahun yang berbeza ni dia dah dianggap unclaimed money. Jadi dia dah putuskan bahawa yang mana lulus dulu 1.0 dan 2.0 tetapi gagal kredit dia tak layak untuk dapat yang dulu. Tetapi untuk yang JKP 4.0 yang saya sebutkan tadi, yang mana JKP 4.0 yang mana lulus 1.0, 2.0, 3.0 dia pun akan dapat. Okey, dapat pada bayaran nanti pada bulan saya masukkan tadi. Jadi saya sarankan puan kena masuk balik portal kami tadi, pergi kepada kemas kini nombor akaun bank. Jadi puan disarankan memang kena pergi. Tempohnya pun tempoh yang sama daripada 15 Julai hingga 31 Julai. Ada masa lagi. Okey, jadi puan perlu log in kepada kami punya portal tadi dan kemas kini nombor akaun yang baru. Kalau dulu dah tak aktif ataupun ada masalah, mungkin ada masa lagi. Kan pergi ke bank kan untuk buka akaun bank dan sebagainya yang baru. Untuk tujuan kita nak salurkan yang JKP 4.0 ni. Jadi dengan masa yang ada sekarang ni mungkin agak terhad tapi kena ni skill lah. kena berusaha skill lah untuk buka akaun tadi. Jadi itulah kita ada pilihan sebab macam saya tadi kita tak boleh buat bayaran secara tunai. Itu yang dasar yang dah tetapkan. Jadi kita tak boleh nak buat bayaran tunai. Jadi kena kemas kini nombor akaun bank. Itu dia punya jawapan dia Cik Alan. Okay, alright, terima kasih Cik Rusdi. Saya rasa jawapan kepada persoalan tadi dah menjawab jugalah persoalan daripada Encik Fandi Ismail, di mana Encik Fandi juga bertanyakan soalan yang lebih kurang sama. Dia kata lulus JKP 1 dan 2 tapi invalid account, tak sempat nak kemas kini. Saya cuma kemas kini bank account je, adakah saya dah dikira memohon? So yang ni macam mana? Untuk JKP 3 dia kata dia dah kemas kini akaun bank. Adakah itu dah dikira memohon ataupun macam mana Cik Rusdi? Cuma dekat situ saya cuma dapat penjelasan, perlu penjelasan dia memang lulus lah, maksudnya 3.0 tadi. Betul. Kalau kata okey, sekarang slide tadi kalau tengok saya kena ulang balik. Okey, ulang balik.
Jadi GKP 4.0 ni, dia kita nampak seolah macam ada dua kumpulan lah sebenarnya. Okey, dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah yang telah lulus 1.0, 2.0, 3.0. Dia orang ni automatik. Automatik akan dapat. Maknanya dia orang ni memang adalah penerima GKP 4.0. Jadi yang mana yang 1.0, 2.0, 3.0 ni akaun dah masalah. Ada akaun masalah, jadi dia tak boleh masuk duit dan sebagainya. Kita memang buka akaun untuk kemas kini. Yang tadi yang saya kata tadi, so kena kemas kini, kena masuk ke portal resmi GKP, kemas kini akaun bank sahaja, tidak perlu memohon. Okey, itu jelas, kena jelas. Jadi yang mana lulus GKP 1.0, lulus GKP 2.0, lulus GKP 3.0, hanya kemas kini akaun bank jika ada masalah. Yang mana yang dah akaun bank tu dah masuk, maksudnya dah okey, itu tak ada keperluan lah kan untuk kemas kini sebab kita duit tu dah masuk. Itu dia punya ni. Okey, kumpulan yang kedua adalah yang mana yang membuat permohonan baharu. Ini yang tak pernah mohon. 1.0 tak pernah mohon, 2.0 tak pernah mohon, 3.0 tak pernah mohon, tapi dia tengok aku layak lah pada 4.0 ni. Jadi kumpulan ini dia kena buat permohonan dan dia kena sertakan nombor akaun bank tadi. Akaun bank tadi tak perlu kemas kini lah, sebab dalam kita punya portal ataupun borang permohonan dalam sistem tu, dia kena masukkan akaun bank dekat situ. Okey, jelas Cik Alan dan juga kepada yang bertanya tadi. Betul. Saya rasa dia dah jelas lah. So kiranya apa-apa pun saya rumuskan sikit lah sebab soalan berkenaan ni kan sekiranya salah nombor akaun sila kemas kini lah apa semua. Dan bila dah status dah okey, dan kira dah dianggap lulus dah memohon lah. Ya, betul. Dia sebabnya GKP 1.0 hingga 3.0, 1.0 dan 2.0 dia tak ada istilah permohonan untuk GKP 4.0. Dia ni automatik akan terimalah. Itu dia punya spirit kepada bantuan GKP 4.0 tu. Alright, Cik Rusdi. Okay, so saya ada dua lagi soalan, tapi saya rasa soalan ni mungkin berkaitan lah Cik Rusdi. So soalan ni mungkin agak, sebab ini soalan ni yang paling banyak sekali lah orang tanya di dalam ruangan chat Facebook Inscan kan. Okay, kat sini ramai yang nak bertanyakan. Okay, saya dah berdaftar tapi alasan dia kata permohonan gagal sebab agensi tidak wujud. Kenapa boleh tidak wujud? Saya rasa kod agensi tidak wujud ni samalah juga dengan kod tidak lulus 04. Betul ke Cik Rusdi? Okey. Permohonan ditolak. Ya. Okey, macam yang saya masukkan tadi, kita punya permohonan memang semakkan daripada data agensi. Jadi kemungkinan semasa permohonan itu semasa permohonan ada kemungkinan. Jadi saya dapat secara detail lah. Sebab kebiasaannya kita akan buat semakkan lah. Sebab kemungkinan semasa permohonan itu sebab digit sebab ini memang dari segi technical error. Bermaksud technical error itu bukan technical di peringkat sistem, tetapi semasa permohonan. Permohonan itu jika salah digit dan sebagainya, itu juga boleh menyebabkan semakkan tidak boleh match dengan data agensi. Okey, kalau tengok sebelum ni GKP 1.0, 2.0 kita ada proses rayuan sebenarnya. Jadi untuk yang kali ini kita tak dapat lagi apa-apa information untuk rayuan dan sebagainya apa. Lagipun permohonan masih baru dibuka kan. Jadi tak adalah proses rayuan tu belum ada lagi lah. Jadi kita tak tahu. Jika ada rayuan, alhamdulillah. Maknanya ada proses lagi lah untuk kita menerima rayuan dan sebagainya. Tapi yang macam saya masukkan tadi, berdasarkan data jenis tadi, jika tersalah, sebab ini daripada pengalaman kami bersama 1.0 2.0, ada kadang-kadang dia digit tu terkurang satu. Contoh, kadang-kadang dia terlebih satu.
Bila keadaan jadi macam tu, itulah kenapa tidak wujud. Tetapi bila kita kata nama ada rayuan nanti, insya-Allah dia boleh provide lah, dia boleh provide segala jenis dokumen yang berkaitan untuk membuktikan bahawa dia memang benar-benar wujud di agensi. Jadi itu jawapan daripada saya lah kepada soalan tadi. Saya harap boleh menjelaskanlah soalan tadi. Alright, okay Cik Rusdi. So rentetan daripada soalan tu kan, saya rasa kat sini sebab ada yang bila Cik Rusdi tengah menjawab tu, ada yang tanya jugalah. Okay, so kes-kes macam ni saya rasa banyak jadi dekat pemohon daripada Sarawak, Sabah dengan Sarawak lah. Dia kan mungkin disebabkan kat situ mereka tak perlu berdaftar dengan LHDN kan, berdaftar dengan PBT apa semua. Adakah itu mungkin boleh jadi salah satu sebab juga, Cik Rusdi? Ya, kemungkinan ada. Saya boleh katakan bahawa kemungkinan juga. That's why saya perlu jelaskan juga Cik Alan bahawa kita kena faham maksud pendaftaran. Okey. Pendaftaran ni adalah secara rasmi lah. Bermaksud kalau SM dia akan dapat sijil pendaftaran. Sijil pendaftaran perniagaan. Kalau dekat PBT dia namanya lesen perniagaan. Okey, untuk menjalankan perniagaan bagi tempoh-tempoh lah. Biasanya PBT ni dia ada tempoh. Kadang mungkin setahun, mungkin ada 6 bulan dan sebagainya. Jadi kemungkinan ada juga yang kami pernah experience dia bawa resit. Kalau tuan-tuan puan Cik Alan pernah tengok, kalau kita tengok yang dekat pasar malam. Ni pasar malam bila dia buka dia punya booth dan sebagainya, kan dia orang dah datang kan, dia datang bayar RM10, RM20 tu. Kadang-kadang dia orang bagi resit tu. Itu bukan. Itu maknanya itu bukan pendaftaran. Itu lebih kepada bayaran pada waktu itu. Jadi berbalik kepada Sabah Sarawak tadi, kami pun memang dapat daripada Sabah Sarawak pun. Terutama di Sarawak yang memang di Kuching. Kuching memang dia sebenarnya LHDN pun ada satu bahagian yang memang pendaftaran di cawangan Kuching untuk perniagaan. Mana SSM tak cover tu pun. Dan kita semak juga dia punya tu. Jadi Sabah Sarawak tu pada pengalaman kami sebelum ni, alhamdulillah saya rasa isu-isu yang berbangkit yang ini lebih pada case to case lah. Mana case by case lah. Yang mana yang kena tercicir ataupun yang tidak dulu disebabkan ini, saya nampak kemungkinan yang tadi berlaku, yang salah faham dan sebagainya. Tapi kita berdoalah sebenarnya. Berdoalah kalau kata ada rayuan tu lebih ada lagi satu platform yang mana kita nampak tercicir ataupun yang tidak dulu dan sebagainya. Itulah masa yang sangat sesuai untuk buat permohonan rayuan. Tapi saya tak boleh nak katakan rayuan tu adalah sebab rayuan tu belum lagi diputuskan. Jadi buat sekarang untuk permohonan yang mana yang JKT 4.0 ni kena betul-betul mengisi sebagaimana yang diperuntukkan. Saya harap itu jawapan saya lah, Cik Alan. Terima kasih Encik Rusdi. Saya harapkan penjelasan daripada Encik Rusdi itu dapat merungkailah kan misteri-misteri yang sebelum ni. Sebab saya juga dimaklumkanlah bahawa kalau sekiranya dapat alasan permohonan ditolak sebegitu, dia actually case to case basis, dia individual. Okey, dia tak boleh kita nak generalizekan semua orang ada problem yang sama sebab masalah yang sama. So sebenarnya ingin tahu lebih lanjut kenapa macam Cik Rusdi kata tadilah, ada 3 cara macam mana nak hubungi ataupun nak bertanyakan status tersebut lah. Okey, Cik Alan, saya tambah sikit, jangan boleh sikit Boleh. Okey, tadi saya maklumkan melalui email, HCL dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan sebenarnya boleh juga dirujuk pada cawangan-cawangan kami. Yang mana-mana yang cawangan-cawangan HDN tu, kan, yang terdekat tu, boleh refer dia orang. Sebab kita di cawangan-cawangan sedia membantu kan, sebab kita faham dengan keadaan sekarang ni pun yang susah untuk akses dan sebagainya. Jadi ruang-ruang ini bolehlah bertanya dan sebagainya ke cawangan-cawangan tadi pun. Terima kasih Cik Rusdi. Okay, Cik Rusdi, sebab saya nak bacakan 2 lagi soalan. Okay. So dah tak banyak dah saya nak tanya. Okay. So soalan yang seterusnya
saya rasa soalan ni dia straightforward lah. Okey, bantuan JKP ni berpanjangan atau hanya semasa di pandemik ini saja? Ya, um, saya nak kata yes or no tu saya tak boleh, saya tak boleh bagi dia punya maklumat. Tetapi saya boleh katakan bahawa pandemik lah, pandemik. Sebab memang tujuan utama GKP diperkenalkan pun sebenarnya bayaran geran one off. Okey, one off ni bermaksud hanya sekali lah. Dia bukan maknanya event, annually event, tak. Jadi buat masa sekarang, cuma kata apa tu, COVID ni daripada tahun lepas kan. Daripada tahun 2020 hingga 2021 masih lagi berlangsung, masih lagi ada pandemik. Jadi JKP tu masih lagi berlangsung. Jadi buat masa sekarang saya boleh katakan bahawa JKP ini memang fokus ataupun diperkenalkan khas disebabkan pandemik COVID-19. Terima kasih Syed Rusdi. Itu juga menunjukkanlah bahawa betapa prihatinnya kerajaan dalam membantu meringankan sedikit beban tuan-tuan dan puan-puan semua yang terkesannya. Betul. Okey, so soalan terakhir yang saya akan bacakan Syed Rusdi daripada Puan Mardiana. Saya nak tanya, kalau saya dah start berniaga dari tahun 2020, tapi saya baru buat SSM 7 Julai yang lepas ni, boleh mohon ke JKP 4.0? Alamak. kalau daripada soalan ni memang syarat tu tak lepas lah, sebab syarat saya cakap tadi mesti berdaftar sekurang-kurangnya pada 30 Jun tahun 2021. Mungkin yang tadi dah nampak atau rezeki Cik Lan. Saya boleh katakan macam itulah, sebab tarikh dia memang dah letakkan pada 30 Jun tahun 2021. Jadi selepas 30 Jun tu secara logik lah kita nampak memang dia tak memenuhi syarat lah, dia tak memenuhi syarat. Walaupun yang lain dah penuh, tetapi disebabkan pendaftaran tidak mengikut syarat ditetapkan, jadi seolah dia memang jadi tak layak lah jalan. Jadi agak apa tu, sedih lah. Mungkin dalam tempoh tu kan, tempoh tu. Alright, terima kasih Cik Rusdi atas jawapan kepada soalan terakhir tersebut. Okey, so saya tengok dekat ruangan Facebook ni masih ramai yang bertanyakan soalan, tapi untuk yang ni macam saya katakan tadi, jangan risau, nanti pihak LHDA, pihak InScan juga akan turut membantu untuk menjawablah soalan-soalan tersebut, dan sekiranya penjelasan tersebut masih kurang jelas, boleh ada macam-macam cara untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Betul macam Cik Rusdi kata tadi, boleh hantar email, boleh pergi K-Line, okey, boleh terus berhubung dengan pegawai-pegawai di cawangan-cawangan yang berdekatan juga. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah kita akan bantu. InsyaAllah. Betul. Right, so terima kasih Cik Rusdi. Lengkap jitu dengan padu penerangan dan juga penjelasan pada soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. So sekali lagi saya ingin nasihatkan bagi mereka yang layak dan belum memohon, jangan lupa permohonan ini akan ditutup pada 31 Julai. Dan tak lama dah lagi. So terus esok ada masa terus pergi mohon. Okey, boleh buat online kan. So online. Betul. Alright, so terima kasih Cik Rusdi sekali lagi atas penerangan tersebut. So seterusnya izinkan saya berkongsi mengenai inisiatif terbaru Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC, iaitu Adu at MIDEC. Okay, inisiatif daripada MIDEC ini adalah untuk membantu usahawan dengan menyediakan talian khas bagi usahawan untuk hubungi dan mendapatkan bantuan. Boleh bertanya mengenai program-program yang disediakan oleh MIDEC dan agensi serta mendapatkan sokongan sosial dan juga mental. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan semua, sekiranya memerlukan bantuan, tolong simpan. Okey, save nombor ni 1300881020, 1300881020 sekiranya anda memerlukan bantuan. Alright, so sedikit pesanan penaja juga. Jangan lupa untuk terus mengikuti inisiatif MIDEC to You dengan melayari Facebook page MIDEC dan juga agensi-agensi setiap hari pada pukul 9 malam. Okay, so sebelum kita akhiri sesi, saya paparkan satu video pesanan ringkas oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah yang bertajuk Tanda-Tanda Orang Tidak Bersyukur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fazil Kamsah dan semua orang panggil Tok Abah. Dan hari ini Tok Abah nak cerita tentang apakah tanda-tanda orang tidak bersyukur. Sebab la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Yang surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa yang bersyukur Allah tambah-tambah nikmat, orang yang tak bersyukur siap kau siksaan kau amat pedih. Jadi kita pun kena hisap diri kita, muhasabah diri. Apakah tanda-tanda orang yang tidak bersyukur, yang susah nak bersyukur? Satu, sebab Nabi bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih pada sesama manusia, sebenarnya tak tahu bersyukur pada Allah. Satu tanda yang paling clear menandakan bahawa anda dan Tok Abah kanan kurang bersyukur, terlupa nak ucap terima kasih kepada orang lain. Susah nak cakap terima kasih kepada pasangan, kepada mak bapak, kepada adik-adik, kepada anak-anak kita yang buat benda yang baik, kita lupa nak cakap terima kasih. Takut-takut awak dan Tok Abah masuk golongan yang tidak bersyukur. Satu. Nombor dua, cuai dalam melakukan ibadah. Orang bersyukur, dia tahu aku ni cuma hamba, Allah Maha Pemberi, Maha Pengasih, aku kena lebih bersyukur. Tapi kita cuai dalam lewat-lewat, kita solat, kadang-kadang tertinggal solat Qobliyah Ba'diyah, apa tak lah lagi duha, tak ke mana tahajud jarang sekali. Contoh so Tok Abah ingatkan diri Tok Abah, cuai dalam ibadah tanda kurang bersyukur, tidak bersyukur. Tiga, iri hati dan dengki dengan orang lain. Kalau awak bersyukur, awak redha dengan apa yang awak dapat, awak tak dengki orang lain. Rezeki tak salah alamat, itu hak dia, rezeki dia. Kenapa mesti dengki? Contoh mudah rasa dengki, kianat dengan pencapaian orang lain, tanda awak tidak bersyukur, kurang bersyukur. Tiga. Nombor empat, berkaitan juga tapi lain. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Aku ni kenapa tak handsome Zul Arifin, walaupun Tok Abah ni sama dengan wajah dengan Zul Arifin, tapi kadang kenapa aku tak se-handsome Zul Arifin, kenapa aku tak ini. Bila kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Padahal Allah mencipta kita dengan penuh kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Barang siapa membandingkan diri dengan orang lain, dia tidak bersyukur dan keduanya menghina ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah ni, kita ni ciptaan Allah. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain, tak betul. Tapi apa kata ulama? Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, bandingkan diri kamu sekarang dengan diri kamu yang lalu. That is good. Sebab Nabi bersabda, orang beruntung berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan diri sendiri. Correct? So, orang yang tak bersyukur juga, dia sering mengeluh, Allah kenapalah aku dalam PKP ni, ya Allah aku ni macam-macam dia mengeluh. Jangan mengeluh, sebab keluhan itu tanda tidak bersyukur. Seolah kita menyesali tindak tanduk ataupun perancangan Allah. Sebenarnya kata ulama, bila kamu tak dapat apa yang kamu ingini, maka bersyukurlah dengan apa yang kamu dapati. Sebab perancangan Allah jauh lebih murni daripada perancangan awak. Sering mengeluh. Nombor 6, sering fokus pada kekurangan berbanding pada kelebihan diri kita. Aku ni kurang ini. Jadi sebenarnya setiap manusia itu Allah berikan X factor, faktor-faktor, sumber-sumber yang memang boleh membantu dia untuk jadi cemerlang. Tapi dia fokus pada yang lemah, yang kerendahan dirinya, benda yang negatif, maka tak nampak yang positif. Itu tak bersyukur. Nombor 7, sering rasa dia saja buat kerja seorang. Aku je kat rumah ni, aku saja yang kisah, aku saja. Ini pun orang yang tidak bersyukur. Sering rasa berjuang dan susah bersendirian. Mana mungkin sebenarnya banyak juga orang lain buat, tapi kadang kita tak nampak, tapi kita tak redha, tak bersyukur, maka kita banyak membanding-bandingkan. Okey. Satu lagi tanda tak bersyukur, kita pandang satu perkara dengan pesimis. Ya Allah, pagi-pagi hujan pula. Nampak? Hujan tu buruk ke? Hujan tu siapa yang kasih? Allah. Patut bersyukur. Tapi Allah, aku petang ni nak main tenis, hujan pula. Allah mah spoil, leceh betul. Ada tak orang buat gitu? Ada tak? Ada. Kadang-kadang melihat sesuatu dengan keadaan pesimis. Padahal setiap perkara yang berlaku ada hikmahnya. Okey, lebih rasa kehilangan daripada rasa banyak menerima. Aku ni banyak tak dapat berbanding pada Kamsah tu banyak sangat dia dapat. Aku ni kurang sangat. Itu tanda orang tidak bersyukur. Dan kadang-kadang kita menyesal dengan apa yang berlaku. Allah takkan ambil sesuatu daripada hambanya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Jadi jangan awak menyesal dengan apa yang awak kehilangan. Sebab lagipun semua yang kita ada, semua bukan hak kita, hak Allah. Mana milik kita. Ingat tak nasyid tu?
Jadi itu dia yang Tok Abah nak pesan pada diri Tok Abah dan pada semua. Itulah antara tanda-tanda orang tidak bersyukur. Mudah-mudahan kita dapat atasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih Tok Abah atas pesanan tadi. So sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Encik Rusdi. Sesi perkongsian malam ni sangat-sangat penuh dan padat dengan info dan juga penjelasan kepada soalan-soalan yang ditarakan tadi. Saya rasa membantulah kepada mereka yang bertanyakan. Alright, so untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, teruskan menyokong MIDEC dengan menyertai program-program yang dijalankan. Dan dalam masa yang sama juga, jangan lupa untuk klik favorite di Facebook page InScan supaya anda menjadi antara orang yang terawal untuk melihat posting terbaru mengenai program anjuran InScan. Esok kita masih bersiaran di sesi Facebook MIDEC to You. Kita akan bersiaran live daripada Facebook Pernas dan juga MIDEC untuk membicarakan mengenai topik yang seterusnya. So sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua setia berada menyokong InScan dan juga MIDEC daripada awal sampai akhir. So terima kasih lagi kepada Encik Rusdi dan juga tim LHDN. Sekian saja untuk sesi pada hari ini. Sekian terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.